A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahagian pengurusan Masjid Abidin, Imam, Bilal, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan berbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah kita dapat bertemu pada hari ini, iaitu pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini penuh dengan pesta ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ialah bulan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini sebenarnya singkat saja. Sesiapa yang paling berilmu, dia akan mengisinya sebaik mungkin untuk menjadikan dunia akhiratnya cukup bermakna. Kita bermula dengan jahil, kita tidak tahu. Bermula dengan maklumat yang kita katakan bahawa itulah ilmu. Tetapi pada zaman sekarang ini, di mana kita kata zaman teknologi, maklumat ini sendiri, kita dapati bahawa ilmu dengan maklumat itu suatu yang berbeza. Kenapa? Kerana komputer dia menyimpan maklumat, dia simpan data, tetapi dia nak menggerakkan sejengkal pun tak boleh. Ini nak menunjukkan betapa maklumat dengan ilmu itu suatu yang berbeza. Maklumat ini dia ada betul, ada salah. Tetapi ilmu ini seperti mana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, ilmu ini adalah cahaya dan tidak diberi kepada ahli maksiat. Mana ini nak menunjukkan betapa ilmu ini tempat parkingnya ialah kepada manusia. Malaikat pun tidak mampu nak capai prestasi seperti mana yang kita ada. Jadi sebab itulah sebenarnya kita wajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Ta'ala telah jadikan kita ini menjadi manusia. Dia tak jadi kipas angin ke, tak jadi kera ke kan, tak jadi beruang ke, tapi dia jadikan kita ini manusia. Pernahkah kita ini bersyukur kita dilahirkan sebagai manusia? Apatah lagi Allah SWT jadikan kita ini manusia yang beriman kepada Allah SWT. Jadi sebab itulah kita jangan kita mengatakan bahawa kalaulah aku berada pada zaman baginda Nabi SAW, sudah tentu aku jadi sehebat Abu Bakar. Belum tentu. Takut jadi hebat macam Abu Jahal. Jadi sebab itulah kita maknanya walaupun baginda Nabi SAW telah meninggalkan kita lebih 1400 tahun dah, tetapi Allah SWT pilih kita ini menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni tak ada pada umat-umat yang dahulu. Dia special kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah bila kita faham tentang ilmu, ilmu maknanya kita faham sumbernya daripada wahyu itu, kita akan dapat rasakan bahawa bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita kata kita tak pernah tengok Nabi dan kita juga berada pada zaman yang cukup fitnah. Fitnah yang macam-macam. Tetapi walau bagaimanapun dengan usia yang kita ada ini, Allah SWT telah memberikan kelebihan. Walaupun umat kita ni umurnya pendek, tapi kelebihan yang cukup banyak berbanding dengan umat yang terdahulu. Sebab itulah kita kena meletakkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita, sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak tahulah sedar ke tidak, Allah Subhanahu wa taala cukup sayang. Sebab tu kita ni umat yang terbaik, kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Walaupun cabaran pun cabaran terbaik juga kan, tetapi banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini.
Jadi dalam ungkapan di bulan Ramadan ini biasa kita dengar dah kan, hadis daripada An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dia, penuh kepercayaan dia, dan begitu juga wahtisaban. Ihtisaban ni maksudnya dia mengira-ngira, ilmu hisab, ilmu kira-kira. Dia kira-kira iaitu membayangkan al-khauf wa raja. Kalau ilmu tasawuf dipanggil al-khauf wa raja, ini ialah kita mengharapkan belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syarat dia mesti beriman lah, imanan, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan tentang iman ini amat penting sebenarnya untuk kita faham tentang kehidupan kita ini. Kenapa? Kerana bila kita faham tentang perkara ini, kita akan dapat melihat bagaimana iman itu dikaitkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal yang seperti ini, dalam surah Al-Baqarah, ayat pertama hingga ketiga itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi Allah SWT ni begitu kasih kepada umat Islam itu sendiri. Jadi bila sebut Ar-Rahman tu menyeluruh, tapi kalau Ar-Rahim itu khusus kepada orang Islam. Kemudian perkataan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini kita tak tahu maksudnya. Allah Ta'ala tahu maksudnya. Jadi Nabi SAW dia tak tafsir perkara ini. Nabi pun tak tahu. Jadi ini adalah dipanggil huruf Al-Muqatta'ah. Sebab apa? Sebab pada masa dulu orang-orang Arab ni dia cukup hebat dengan karya-karya dia. Dia amat gembiralah dengan kehebatan dia itu sendiri. Dan syair-syair yang hebat itu diletakkan di dinding Kaabah, dipanggil Al-Mu'allaqat, yang hebat, yang dapat anugerah. Dan bila mereka perasan dia itu hebat, tapi Al-Quran dia tak boleh nak cabar. Bila dia cabar-cabar pun Allah SWT letak Alif Lam Mim pun mereka tidak mampu nak menjelaskan ataupun nak menjawab cabaran. Jadi Al-Quran ini kitab mukjizat. Baik, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datang daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia perlu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang pertamanya beriman kepada perkara yang gaib, kemudian barulah mendirikan solat serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi dalam hal yang seperti ini, Allah SWT menceritakan Al-Quran ini, dia tidak ada keraguan dan dia adalah sebagai petunjuk kepada orang-orang bertakwa. Jadi disebutkan di situ perkara yang pertama adalah perkara yang gaib. Beriman dengan perkara yang gaib. Jadi manusia pada hari ini kadang-kadang dia sibuk nak percaya kalau sekiranya ada bukti-bukti saintifik. Kalau ada bukti-bukti nak menjelaskan tentang sains, barulah dia nak yakin. Tapi sebenarnya Allah SWT nak meletakkan bahawa perkara yang penting sebelum kita solat itu sendiri, sebelum mendirikan solat, sebelum infak itu sendiri, ialah kena yakin terhadap perkara yang gaib. Kena yakin Allah itu ada. Kena yakin bahawa Nabi Muhammad SAW itu ada. Kena yakin juga tentang wujudnya syurga dan neraka. Sebab apa? Sebab ada juga orang yang tak faham pun tentang syurga neraka, walaupun sekolah Arab. Ini kerana pendedahan mereka tentang perkara gaib itu kadang tidak jelas. Sebab itulah sebelum kita mendirikan solat itu, kita kena tahu substansi, inti kepada solat itu sendiri. Mestilah beriman kepada perkara yang gaib,
khususnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang yang hafaz Al-Quran 30 juzuk hafal, tapi jadi free thinker. Sebab dia tak faham apa yang dia hafaz itu sendiri. Dia sibuk nak cari tentang kebenaran berasaskan bukti-bukti sains. Sebenarnya bukti-bukti sains itu dia kemudian. Yang paling penting ialah beriman dulu dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya baginda Nabi SAW. Itu dalam bentuk wahyu Al-Quran, dan satu lagi adalah dalam bentuk hadis baginda Nabi SAW. Jadi inilah penting untuk kita faham. Sebab kalau kita nak katakan di mana orang kata bukti ataupun nak tunjukkan bahawa kebenaran itu di mana, nak tahu kebenaran itu di mana, dia mestilah berasaskan kepada wahyu. Bukan selain daripada itu. Sebab orang sekarang kadang-kadang dia fikir nak cari kebenaran, nak melihat kepada selain daripada wahyu, melihat dari sudut bukti, sejarah dan macam-macam. Jadi inilah yang Al-Quran awal-awal menjelaskan tentang pentingnya supaya memahami perkara ini, iaitu tentang perkara yang gaib. Inilah dikatakan sebagai petunjuk hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Seperti mana juga maknanya bulan puasa ini sendiri kan adalah sebagai suatu amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa itu sendiri. Jadi di sini kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa Ramadan sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, semoga kamu bertakwa. Maknanya di sini manusia ni dia macam-macam berpuasa, tapi belum tentu dia memperoleh takwa. Sebab itulah nak dapat takwa kepada Allah SWT ini kena betul-betul dia beriman tu satu, kemudian dia betul-betul mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah orang-orang yang faham tentang ini, faham tentang ilmu ini, maka dia akan usaha sungguh-sungguh untuk mendapat keredaan Allah, mendapat takwa. Itu penting kepada manusia itu sendiri, produk takwa itu sendiri. Dan di situlah kita kena doakan supaya penghujung paling kurang penghujung hidup kita ini kita mendapat redha Allah Taala. Kita benar-benar berada di bawah keredaan Allah Subhanahu Taala, sebab kita bimbang walaupun kita elok dah buat daripada awal-awal, tapi takut dia jadi murtad, takut terlibat dengan ajaran-ajaran sesat pula, yang karut marut pula. Kita bimbang berlaku sedemikian. Kadang-kadang belajar molek dah awal-awal, tapi bila dah tua-tua tu rasa nak cepat masuk syurga pula, bayar sekian-sekian pada Tok Syekh, dia kata mudah boleh masuk syurga. Itulah yang kita bimbang. Sekiranya kita tak betul-betul memahami maksud ilmu yang sebenar. Sebab maklumat cukup banyak, tapi maklumat belum tentu membawa kebenaran, sebab ada maklumat yang salah. Jadi di sini kita kena lihat bahawa dalam soal kepercayaan ini amat penting sebenarnya kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan yang menjadikan kita, banyak kebaikan yang kita peroleh. Lagi kita berpegang teguh kepada Allah, bertakwa kepada Allah, banyak kebaikan yang kita peroleh. Dan orang kafir pun dia percaya juga kepada Tuhan dengan cara dia sendirilah. Di mana dia ada satu yang dipanggil power of belief. Dia kata kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ucap terima kasih pada Tuhan, kita bagi derma, maka kita akan dapat banyak kebaikan. Dia orang percaya macam tu. Sebab tu orang non-Muslim ni ada jenis yang bangun pagi dia ucap thanks God 100 kali.
100 kali ucap terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun Tuhan dia bukan Allah Ta'ala. Sebab dia kira dengan ucapan itu sendiri, dia rasa syukur dan dia rasa banyak benda yang dia akan dapat. Itu. Cuma orang ni mungkin dia fikir untuk kepentingan dunia semata-mata. Sebab tu ada jenis kita tak heranlah, dia bila ada masalah dia sedekah. Dia rasakan bahawa dengan sedekah ni selesai masalah dia. Dia yakin gitu dan dia dapat juga. Itu. Jadi inilah itu orang kita kata non-Muslim. Kita sepatutnya lebih hebat daripada itu. Sepatutnya bangun pagi kita sebut Alhamdulillah, syukur kan. Tapi sejauh mana kita mensyukuri tentang apa yang Allah SWT beri kepada kita. Jadi di sinilah penting untuk kita menginsafi keadaan kita ini sendiri, di mana Allah SWT telah datang kepada kita ini banyak rahmat dia, banyak kebaikan. Dan Allah Ta'ala ajar kita ni untuk kita mohon doa pula. Allah ajar. Jadi sebab itulah banyak kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fatihah tu pun ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Kita doa. Tapi janganlah kita baca sambil kita duk khayal tak faham apa-apa. Kita betul-betul maknanya baca Fatihah tu dengan penghayatan masa solat itu sendiri. Jangan sampai bacaan-bacaan dalam solat kita tak tahu pun. Jadi di situlah penting bila kita faham tentang ilmu ini, di mana Allah SWT memang cari jalan untuk mengampunkan dosa hamba-hambanya. Dan kita manusia biasa ni dia tak sunyi daripada salah dan silap. Jadi antaranya Allah SWT nak bagi kita insaf ini dengan Allah bagi musibah lah, bagi cabaran, bagi masalah, sehingga kan kita kembali kepada Allah SWT. Ada orang yang dia tak boleh nak bercakap. Kawan saya pernah dia jadi pensyarah, dia tak boleh bercakap. Bukan bisu, tapi kalau dia bercakap seolah macam ada arus elektrik dalam mulut dia. Macam arus elektrik. Dia nak bercakap jadi dia macam mari kara macam mana. Berapa bulan jugalah. Akhirnya semaya ajak doa, alhamdulillah lah Allah kembali balik kesihatan dia tu. Doktor pun tak tahu. Doktor tak tahu sebab apa jadi gitu. Dan ada juga orang yang masuk hutan macam mana, kena sampuk, nak kencing tak boleh. Rasa nak kencing tapi tak boleh. Jumpa dekat doktor lah apa semua kan. Tapi dianya kata sebelum selesai lah masalah dia tu, dia kata kalaulah sekiranya dapat kencing setitis saja pun dah rasa nikmat. Itulah bila dah Allah Ta'ala pegang tak boleh tak boleh macam biasa. Itu. Jadi sebab itulah ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita kembali. Dan di situ kita dapat lihat macam mana Allah SWT ini membuka ruang yang cukup besar untuk kita bertaubat kepada dia. Cukup besar. Di mana kalau kita tengok dalam kitab Taubah, Sahih Muslim pun ada orang tu diceritakan bagaimana seorang pengembara, dia bila dia bersandar pada satu batang pokok, kemudian adalah unta dia tu, tiba-tiba bila dia terkejut, unta dia hilang. Di mana tengah-tengah padang pasir ni segala-galanya ada pada unta tu, airnya, pakaiannya, keperluan dia. Dan bila dah cari kemudiannya tak jumpa juga, dalam keadaan yang letih dia pun kira tak apalah, duduk baliklah tempat pokok tadi. Dia bersandar balik pada pokok tadi. Dan kemudian dia terlena. Bila dia terkejut, ada balik kuda unta dia. Unta tu ada balik. Macam mana perasaan dia? Dia terlalu gembira lah, pasal dalam keadaan yang panas macam-macam. Maka dia terlalu bersyukur, sampailah dia tersasul kata, akulah Tuhan, engkaulah hamba. Ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhan. Maknanya tersasul kerana terlalu gembira. Jadi dalam hadis tersebut
Allah SWT lebih gembira daripada seorang pengembara yang hilang unta dia. Hilang unta tadi, Allah SWT lebih gembira seorang hamba itu kembali kepada dia. Itulah kita lihat macam mana Allah SWT memberikan ruang yang cukup besar kepada umat Nabi Muhammad SAW ini untuk kembali kepada dia. Taubat tu maksudnya U-turn lah, kembali balik kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis yang lain pun diibaratkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita berjalan kepada Allah dalam keadaan moyok, berjalan kepada Allah, nescaya Allah meluru mendapatkan dalam keadaan berlari. Maknanya sukanya Allah Subhanahu Wa Taala bila seseorang itu, hamba tu yang berdosa ni kembali balik kepada dia. Jadi situlah banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat dulu kadang nak bertaubat tu kadang kena bunuh sama sendiri. Dan bila dah tak sampai hati nak bunuh sama sendiri tu, yang sama-sama berdosa tu, maka didatangkan macam awan macam tu lah, macam kabuh macam tu. Supaya maknanya tak kenal antara satu sama lain. Beratnya umat dulu kalau dalam bab hak taubat ni. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW ini Allah Ta'ala permudahkan. Tinggal perkara tersebut, kemudian berazam tak nak buat lagi, kemudian buatlah kebaikan. Kemudian kalau ada kesilapan dengan manusia, maka dia hendaklah ganti baliklah, minta maaf lah dengan manusia, dan dia juga kena menyesal dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Itu. Inilah nak ceritakan bagaimana umat Nabi Muhammad SAW diberikan banyak ruang untuk kita sama-sama orang kata dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau duduk macam ni, kalau tak mati-mati rasa tension tak? Kalau hidup 100 tahun, 1000 tahun, agak-agak boleh hidup berapa tahun? Kalau tak mati-mati, okey tak kita? Tua-tua juga pergi masjid mengangkut orang, tapi tak mati, okey tak kita? Tak okey kan? Jadi begitulah, orang Jepun kadang 200,000 setahun mati bunuh diri kerana tension kat dunia, stres duduk kat dunia. Tapi kalau kita bayangkan stres kat dunia ni sikit sangat berbanding dengan stres dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi kok mana pun kita kena cari jalan untuk selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena berdoa banyak-banyak, dan juga kita kena mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak amalan yang boleh kita buat untuk mengampunkan dosa kita. Antaranya ialah kita berselawat banyak kepada baginda Nabi SAW. Macam ada kisah Ubay bin Ka'ab tu. Dia sendiri dia ada waktu untuk dia peruntukkan waktu untuk dia berzikir pada Allah Ta'ala. Jadi dia tanyalah kepada Nabi, wahai Rasulullah, berapa banyak aku patut berselawat? Aku ni maknanya suka berselawat, tapi dia ada zikir lain juga. Banyak mana perlu berselawat? Nabi kata, masyikta lah, ikut suka kamu lah nak berselawat banyak mana pun. Dia kata kalau aku berselawat 1/4 waktu dia, kalau kita kata dia setiap hari dia zikir 6 jam lah, maknanya dia peruntukkan waktu 1 jam setengah. Macam mana dia kata? Boleh tak kalau 1/4? Nabi kata masyikta lah, tapi kalau sekiranya kamu tambah lagi baik. Maknanya ikut suka kamu lah, kalau kamu tambah lagi baik. Kalau macam tu dia kata, aku buat 1/2 lah, maknanya kalau 6 jam jadi 3 jam untuk berselawat kepada Nabi SAW. Dia kata, Nabi kata, ikut suka kamu, tapi kalau kamu tambah lagi baik. Jadi akhirnya dia kata, macam mana kalau 2/3? Nabi pun jawab benda yang sama juga, kalau tambah lagi baik. Lepas tu dia kata, kalau macam tu keseluruhan waktu zikir tu aku selawat kepada kamu ya Rasulullah. Maknanya dia kira selawat je. Nabi kata maknanya dia akan
dengan perbuatan kamu tu mencukupkan, menyempurnakan cita-cita kamu ataupun tujuan kamu, dan akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di sini, kalau kerja kita selawat saja pun, insya-Allah maknanya Allah Taala ampun juga. Yang itu istighfar kita buat juga, tapi kalau kita penuhkan masa kita tu dengan selawat pun, kehebatan selawat tu cukup besar. Jadi di situlah bila bulan Ramadan yang seperti ini, maka kita kena gunakan waktu yang ada ini untuk kita serius dalam soal-soal beribadat. Jangan duk sibuk nak hantar fitnah itu, fitnah ini, minta payahlah WhatsApp ni, macam-macam lah. Ada kita orang kata tak payahlah. Kita tumpukan kepada benda-benda kebaikan. Sebab pahalanya yang cukup besar. Cukup besar pahala di sisi Allah SWT. Allah gandakan. Pahala sunat pun ganda. Pahala fardu lagilah ganda. Jadi sebab itulah kita cuba menjadikan muhasabah pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bila kita bermuhasabah itu, kita maknanya pada masa akan datang kita cuba perbetulkan hak yang tak elok tu, sehingga kan maknanya kualiti puasa kita, kualiti ibadat kita makin baik daripada masa ke semasa. Itu penting dalam kehidupan kita untuk kita bawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita kena memikirkan tentang apa benda yang kita boleh letakkan perkara agenda kita dalam Ramadan ini sendiri. Antaranya baca Quran. Ada orang dia boleh baca Quran 10 juzuk sehari, 3 hari boleh khatam. Ada yang boleh 10 kali khatam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tak plan, tak rancang, duk main Al-Baqarah macam tu, Al-Baqarah, tiba-tiba raya dah. Dok dang habis. Dok dang surah Al-Fil dah, surah gajah dok dang. Main surah lembu. Kalau kita tak rancang. Tapi kadang-kadang manusia ni dia sibuk merancang untuk kaya kat dunia, tak fikir untuk kaya kat akhirat. Jadi di situlah kita kena fikirlah benda-benda yang seumpama ini. Kadang-kadang sebelah bulan dah fikir dah macam mana nak cari pitih. Jadi setengah tu bulan Ramadan ni dia cuti je lah. Fikir cuti je untuk apa? Untuk dia beribadat kepada Allah SWT. Itu. Jadi kadang-kadang ada orang tu dia cuti musim bola. Jadi patutnya musim ni lah cuti banyak baca Quran. Mudah-mudahan kita akan mendapat rahmat Allah SWT, dapat kebaikan daripada Allah SWT. Saya kira setakat itulah untuk pertemuan di tengah hari ini. Satu lagi yang penting untuk kita ingatkan bahawa jangan lupa kita bersahur dan juga masa berbuka makan kurma. Kurma ini memang adalah hadisnya, kelebihan ada. Tapi dari sudut sainsnya, kalau kita makan kurma ni dia ada tenaga. Pertama tenaga dia keluar masa kita makan tu. Lepas tu tengah hari nanti keluar pula tenaga. Dan dikatakan masa sebelum berbuka ada pula tenaga keluar. Itulah kelebihan buah kurma itu sendiri. Baik, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya minkum wal amwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.